Hai adik-adik, nama saya Cikgu Lia. Hari ini saya nak ajar tentang langkah-langkah menjaga keselamatan diri semasa di jalan raya. Yang pertama, adik-adik jangan bermain sesuka hati di jalan raya tanpa dipantau oleh ibu bapa tahu. Adik-adik perlu duduk di dalam car seat yang telah disediakan bagi mengelakkan kecederaan berlaku. Kemudian, sekiranya adik-adik nak melintas jalan, adik-adik perlu menggunakan lintasan belang yang telah disediakan. Sebelum adik-adik nak melintas jalan, adik-adik perlu memandang ke kiri dan ke kanan. Ini ialah cara-cara untuk melintas jalan dengan betul. Yang pertama, adik-adik perlu berdiri 1 meter daripada jalan raya. Kemudian, lihat pada arah kiri dan kanan beberapa kali. Mendengar sama ada kereta yang lalu ataupun tidak. Seterusnya, sekiranya didapati jalan betul-betul kosong, barulah adik-adik boleh melintas. Pimpin tangan orang yang lebih dewasa semasa melintas jalan. Beratur dan berhati-hati ketika menaiki bas supaya tiada perebutan berlaku. Memakai topi keledar semasa menaiki motosikal. Gunakan jejantas yang telah disediakan untuk melintasi jalan yang sesak. Semasa di dalam kereta, pakailah tali pinggang supaya dapat mengelakkan daripada kemalangan berlaku. Seterusnya ialah langkah-langkah keselamatan semasa berada di dalam rumah. Yang pertama ialah ruang tamu. Sofa tidak boleh diletakkan dekat dengan tingkap supaya kanak-kanak tidak boleh memanjatnya lalu jatuh. Tikar yang di bahagian tepinya terbuka perlulah dilekatkan supaya kanak-kanak tidak tersungkur. Sekiranya ingin mengalas meja, gunakanlah alas meja yang tidak terjuntai. Sekiranya di rumah terdapat meja kaca ataupun meja yang mempunyai bucu yang tajam, perlulah ditutup. Soket perlulah diletakkan di kawasan yang tinggi. Sekiranya ada di kawasan bawah, perlulah ditutup dengan almari. Kemudian ialah bilik tidur. Susunan kerusi, katil dan meja tidak boleh disusun di tepi tingkap. Alat solek hendaklah disimpan di dalam almari yang berkunci supaya kanak-kanak tidak dapat membukanya. Pintu bilik air mestilah sentiasa ditutup selepas digunakan supaya kanak-kanak tidak dapat masuk tanpa pengetahuan ibu bapa. Seterusnya ialah ruang dapur. Ruang dapur ialah ruang yang berbahaya untuk kanak-kanak. Pisau dan peralatan yang tajam hendaklah disimpan di dalam almari. Tempat pemegang periuk hendaklah dihalakan di dinding supaya kanak-kanak tidak dapat mencapainya. Kemudian ialah alat permainan kanak-kanak. Sekiranya ingin membeli permainan, belilah saiz yang besar. Pastikan permainan tiada bahagian kecil yang boleh dicabut. Sekiranya ingin membeli Lego, belilah Lego yang bersaiz besar. Sentiasa memeriksa kawasan sekeliling supaya tiada sepihan kecil permainan ataupun duit shilling yang bertaburan.
Itu sahaja langkah-langkah keselamatan yang perlu diamalkan untuk mengelakkan kanak-kanak daripada berlakunya kemalangan.